sekejap bagi live okey sikit. Oh, Ustazah lupa. Sebelum kita mula belajar, kita sama-sama kita baca doa dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan pada tangan, mata pandang tapak tangan, tangan rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minal mu'minin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wal syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Amin. Okey, kita teruskan dengan kemahiran mendengar dan bertutur. Okey. Tajuknya ialah cip penanaman mudah alih. Okey, apa yang maksud dengan cip penanaman mudah alih ni? Lawan nampak dekat rumah orang pun kadang-kadang dia ada buat cip penanaman mudah alih ni. Okey. Ataupun kita boleh sebut sebagai hidroponik. Jadi dekat sini Zara menolong ayahnya memasang cip penanaman mudah alih. Okey. Disebabkan kita dalam tema teknologi, jadi dekat sini ada beberapa situasi yang melibatkan situasi yang menggunakan teknologi dan juga inovasi. Okey, dekat sini ada dialog ayah dan juga Zara. Adwa jadi ayah ni. Boleh? Okey. Okey Adwa. Kemudian siapa nak jadi Zara? Saya. Iza, okey good. Okey, boleh cuba? Tak apa, salah pun tak apa, Ustazah tak marah. Sebab kita sekarang kat mendengar dan bertutur. Jadi Ustazah nak kita banyak berkomunikasi. Okay, cuba Adwa. Zara menolak. Zara, boleh tolong ayah pasangkan kit penanaman mudah alih ini? Okey Zara. Boleh ayah, saya akan menolong ayah memasang kit penanaman mudah alih ini. Lagi? Zara, bantu ayah isi tangki di bawah ini dengan air bercampur baja. Okey, jadi kat sini Zara. Baiklah ayah. Saya akan bantu ayah isi tangki di bawah ini dengan bercampur baja. Macam tu. Ya betul. Okey, kemudian bawah ni Adwa. Sebenarnya kaedah penanaman ini tidak menggunakan tanah. Okey, Zara nak jawab apa itu? Apa ya? Nak jawab. Awak boleh jawab kat sini macam ni. Oh, begitu ke? Ataupun awak boleh cakap Oh begitu ke? Kaedah penanaman ini
tanah. Betul juga tu. Okey, kenapa dia tak guna tanah? Siapa tahu? Okey, bila kita tanam gunakan tip penanaman ni, meskipun hidroponik, kita tak gunakan tanah sebab air yang digunakan untuk takungan tu diisi dengan air baja. Jadi baja yang sepatutnya ada dalam tanah tu dah ada dekat dalam air tu. Perlahan lah saya Jadi Ustazah. perlahan ni. Perlahan. Perlahan, alamak. Perlahan slow sangat ni. Tak dengar apa-apa. Tak ada apa-apa. Perlahan slow. Sama, saya pun tak dengar apa-apa. Ya. Sorry lah. Perlahan slow sangat ni. Tak tahu kenapa. Saya dengar. Ya. Mungkin line awak pun slow, line saya pun slow. Macam tu. Okey. Tak apa, nanti Ustazah record ni. Kalau suara tak jelas, awak boleh tengok balik record yang Ustazah dah set ni. Okey. Untuk fertigasi ataupun hidroponik ni, kalau awak tanam pada itu memang kaedah dia macam ni. Tengok yang apa namanya, tiup yang dilubang-lubangkan ni, air baju dia ada dekat bawah-bawah ni nanti. Okey. Kemudian kita pergi kepada situasi yang kedua. Ustazah tak nak lama-lama dekat kemahiran mendengar dan bertutur sebab Ustazah nak semak jawapan daripada latihan yang awak buat sebelum ni. Hari Sabtu tak? Okey, kemudian Zara hari Sabtu, hari Rabu kan? Okey, situasi yang kedua. Adwa? Zara, mari kita tolak kit penanaman ini ke tepi tingkap sana. Kemudian masukkan kapas ke dalam cawan hidroponik dan letakkan biji benih. Okey, lagi bawah ni. Zara, hidupkan suis pump supaya air dapat mengalir melalui saluran paip penanaman. Okey, betul. Dari Zara ni tak apa, okay, kita tinggalkan je, tapi dekat sini saya nak terangkan. Okey, untuk penanaman hidroponik ni, kenapa menjadi pilihan dalam sektor penanaman ataupun pertanian kerana kalau kita tengok dekat sini, penyusunan penanaman pokok dia bertingkat-tingkat. Sama macam yang kita tanam dekat tanah. Okey, bila kat tanah memerlukan ruang yang besar. Okey, jadi bila kita tanam guna kaedah hidroponik ni, dia menjimatkan ruang. Kita boleh buat tingkat-tingkat, okey, dan dapat jimatkan ruang. Kemudian, okey, Izzah kenapa? Okey, kemudian untuk hidroponik ni juga perlu hidupkan suis pump supaya air dapat mengalir. Okey, kalau tak ada elektrik maka terhenti pengaliran air tu untuk diberikan baja kepada pokok-pokok tu. Okey, jadi kurang khasiat dia. Suis silakan tu lah. Ya? Dia guna suis silakan. Ya. Macam awak hidupkan kipas, hidupkan lampu, macam untuk hidroponik ni pun memerlukan suis. Okey, kemudian Ustazah teruskan pergi kepada kemahiran membaca. Okey, dekat sini ada mission. Minggu lepas kita belajar 2 mission kan, betul tak? Robot untuk pengilap dan juga robot untuk pencuci, betul? Betul. Okey, hari ni mesin yang kita belajar iaitu mesin lipat pakaian. Okey. Jadi muka surat 122. Okey, Ustazah nak random. Ustazah nak suruh baca. Jadi kat sini ada berita. Jadi Ustazah nak suruh
Kita tengok Dua dah, Izzah dah. Sekejap Sana. Inilah baca. Okey, Akif. Saya nak minta Akif lah. Cepat baca. Yang mana? Okey, baca petikan yang Saya baca yang atas ni kejap. Zara dan keluarganya sedang membaca surat khabar tentang mesin lipat pakaian. Okey, berita semasa. Okey, kalau tadi pemberita tu baca teks ataupun baca film, awak buat intonasi macam tu. Okey, baca yang ni. Johor Bahru 18 Julai. Sebuah mesin lipat pakaian menjadi tumpuan orang ramai. Mesin tersebut telah dipamerkan di Festival Sains, Teknologi dan Inovasi. Kini mesin tersebut mesin tercanggih kerana menggunakan teknologi robotik. Okey. Ini antara satu idea baru ataupun teknologi yang sangat orang nak nantikan. Sebab apa? Sebabnya ia memudahkan urusan seharian ibu-ibu kita ataupun syarikat perhotelan dan juga sebagainya. Apa? Bila kita nak lipat pakaian ni ambil masa, betul. Jadi apabila kita yang bekerja, jadi tidak sempat untuk melipat pakaian, jadi bila ada mesin ni memudahkan urusan seharian. Okey. Kita teruskan kepada rangkap yang kedua. Okey, saya nak tumbuk lagi lah. Aufa. Aufa dia. Okey, baca Aufa. Ya. Okey. Menurut pengurus jualan di festival tersebut, selain mampu melipat pakaian, mesin ini juga berfungsi sebagai setrika. Oleh itu, mesin lipat pakaian ini dapat membantu meringankan tugas. Okey, maksudnya sebelum pakaian tu dilipat dalam mesin ni yang awak boleh nampak ni, okey, mesin ni menyetrika ataupun dia akan gosok pakaian awak dulu. Jadi baru dia akan lipat. Okey. Maknanya dia ada dua fungsi mesin ni dekat teknologi dia ada dua fungsi. Okey. Maksudnya yang pertama dia boleh gosok pakaian, kemudian dia akan melipat pakaian awak. Okey, kita teruskan kepada rangkap yang seterusnya. Okey. Asyik Amsyah. Okey. Tak apa, baca je. Mesin tersebut mampu melipat dan menggosok sebanyak 10 helai pakaian pada satu masa. Pakaian tersebut perlu digantung pada penyepit khas. Kemudian pakaian akan ditarik masuk ke dalam satu alat khas. Ke dalam mesin. Di dalam mesin. Masuk Satu demi satu. Di dalam mesin satu alat khas akan menyemburkan pewangi pada pakaian yang digosok. Setiap pakaian hanya mengambil masa selama 10 saat untuk menggosok dan dilipat. Okey. Kemudian
Tangkap yang terakhir. Apa Siapa yang nak baca? Saya rasa saya nak baca. Apa Ishraq? Saya. Saya. Ishraq lah Ishraq. Tadi Adwa baca kan Ishraq. Pakaian tersebut perlu digantung pada penerbit yang khas. Ishraq yang ni. Yang warna biru ni. Pakaian yang telah siap dilipat kemas akan dikeluarkan melalui ruang khas pada bahagian bawah mesin tersebut. Inilah inovasi yang memudahkan tugasan harian. Seronok kan kalau ada mesin ni kan. Jadi kita dah tak payah nak gosok baju, dah tak payah nak melipat, tak payah nak keringkan. Okey. Ustazah, mesin ni ada betul ke? Ada. Betul ada. Tapi dekat Malaysia ni kita tak pasti banyak ke tak penggunaan dia. Okey. Ada, memang ada. Kalau awak tengok memang ada mesin yang memang khas untuk lipat pakaian. Jadi awak nak beli ke Adwa? Awak nak belikan untuk mama awak? Tak nak. Kenapa tak nak? Okey. Jadi inilah salah satu teknologi. Inilah salah satu teknologi yang sangat memudahkan urusan kita. Okey. Kemudian kita teruskan kepada kemahiran menulis. Okey, dekat sini ada 3 gambar yang mana nanti Ustazah nak awak buat latihan ni. Okey, tulis dalam buku penulisan awak. Okey. Dekat sini untuk gambar yang pertama, dia dah bagi jawapan untuk draft. Iaitu dia dah bagi ayat dia apa. Okey, dekat sini awak kena tengok gambar dia. Gambar yang pertama, gambar Zara kan. Gambar Zara dan telefon. Okey. Jadi, awak tengok dekat situ, Zara menggunakan telefon pintar. Okey, ni ayat yang pertama. Awak boleh tengok dekat sekejap ya. Okey, awak tengok dekat ayat yang pertama ni, Zara menggunakan telefon pintar. Awak cuba tengok dekat gambar ni, awak boleh tengok kat situ, perhatikan apa yang dia lakukan. Okey, kemudian ayat yang kedua, tadi ayat pertama dah, ayat yang kedua. Awak tengok gambar apa yang dia buat kat situ. Mesti awak pun tahu kan, zaman sekarang ni bila ada COVID ni, kita lagi mudah untuk memesan makanan melalui atas talian kan. Foodpanda ataupun Grab ataupun awak boleh call je McD tu kan. Jadi sekarang sangat mudah. Okey, sama juga dengan Zara ni. Zara memesan nasi goreng dan minuman. Okey, kemudian ada satu lagi gambar. Okey, cuba tengok dekat sini. Zara menggunakan media sosial. Kemudian Zara menerima makanan yang dipesan di hadapan rumahnya. Okey, ini adalah nama dia ayat. Maksudnya ayat demi ayat yang mana bila awak gabungkan menjadi satu perenggan. Okey, ni satu perenggan yang mana awak gabungkan nanti. Okey, jadi awak ikut je ayat yang awak dah sediakan ni, kemudian gabungkan menjadi satu perenggan. Okey, ayat yang pertama jarakkan sikit ke tengah. Okey. Boleh? Jadikan satu perenggan. Okey, kita tengok ayat yang kedua pula. Okey, saya besarkan. Saya zoom. Okey, cuba awak tengok gambar dekat sini. Ada gambar apa ni? Promosi. Promosi. Okey, ibu nampak apa ni? Dekat apa? Dekat mana? Ada promosi. TV. Dekat television. Okey, macam mana kita nak buat ayat dekat situ? Ibu sedang menonton TV. Okey. Ustazah tulis ayat dia Dia melihat Sekejap. Dia melihat
sekejap tak apa. Kita boleh bincang sama-sama tengok jawapannya. Sekejap Mana Ustazah saya? Okey. Ini adalah okey, ini adalah yang teks yang Ustazah dah edit macam ni, tapi isi dia sama macam yang dalam buku teks. Okey. Untuk yang pertama tadi Ustazah dah ambil mengikut dalam buku teks. Okey. Kemudian tinggal gambar kedua dan juga gambar ketiga yang mana Ustazah nak awak isikan jawapan dia. Apa dia tadi yang pertama? Awak nampak apa tadi dekat gambar tu? Ibu? Ibu melihat Ibu sedang menengok TV. Ibu sedang menengok. Ibu sedang menonton. Sedang menonton televisyen. Ibu sedang, okey. Bolehlah Ustazah letak ayat tu. Ibu sedang menonton televisyen. Okey, Ustazah letak Okey, kemudian ayat yang kedua. Apa yang boleh awak nampak daripada gambar tu? Ibu melihat apa Ibu pula? melihat promosi. Okey. Ibu melihat iklan promosi apa tu? Promosi Priok. Ya betul. Priok promosi. Promosi Priok, betul tak? Okey, dah dapat lagi 2 ayat. Betul tak? Dah dapat 2 ayat kan? Kemudian apa ibu buat? Ibu memesan periuk promosi tersebut. Ibu memesan pembelian. Ibu memesan pembelian periuk promosi tersebut secara atas talian. Okey, dah dapat ayat yang ketiga. Okey, yang keempat. Okey, tengok gambar yang ni. Ada satu lagi gambar. Bila ibu dah pesan, dah bayar. Jadi apa yang ibu dapat? Cuba tengok dekat gambar tu. Apa yang ada dalam kotak tu? postman itu pun sampai. Salah. Itu sampai dan memberi. Alfa, cuba. Ibu dapat Postman menghantar apa kita nak bagi tahu kat sini? Postman menghantar barangan tempahan Yang ditempah oleh ibu. Barangan yang ditempah. Ataupun awak boleh buat ayat lain yang lagi sedap macam tu. Menghantar barangan yang ditempah oleh ibu. Ataupun awak boleh buat dekat situ. Ibu telah
menerima tempahan periuk dengan selamat. Okey? Jadi, di bawah perenggan ni Ustazah nak nanti awak bina ayat dia, okey? Jadi kat sini awak kena ketengahkan sikit. Okey, ni silap. Okey. Untuk yang ni awak kena sambungkan ayat tu terus. Okey. Ibu. Ustazah, Ya. kenapa dalam buku penulisan besar tu? Ini penulisan. Ada buku tak? Kalau tak ada awak guna je buku tulis pendek awak tu. Sebab awak ada buku kan? Ustazah, Ya. nak kena buat sekarang ke? Kalau awak buat sekarang, nanti Ustazah nak bincang untuk soalan. Kalau tak apa, awak boleh buat terus lah. Okey. Okey. Boleh buat terus. Tulis dekat dalam buku penulisan awak Okey, jadi perenggan. Dalam bentuk perenggan awak sambung je kan. Sambung je ayat tu. Ibu sedang menonton televisyen di ruang tamu. Boleh awak buat ayat tu kan? Kemudian, sekejap Kemudian ibu melihat iklan promosi periuk. Ibu telah memesan pembelian periuk secara atas talian. Okey. Kemudian setelah beberapa hari postman menghantar barangan yang ditempah oleh ibu. Ibu telah menerima tempahan periuk dengan selamat. Okey? Mudah ke susah buat ayat? Mudah kan? Betul tak? Jadi, untuk gambar yang ketiga, Ustazah nak awak buat sendiri, boleh? Okey, boleh buat terus. Nanti kalau ada soalan, boleh terus tanya dekat Ustazah. Okey? Okey, untuk gambar yang ketiga ni, ada siapa-siapa nak bagi idea untuk ayat? Cuba tengok gambar kat situ. Ini adalah bentuk macam mana kita nak bina ayat, kemudian kita pindahkan kepada bentuk perenggan. Okey. Jadi kalau dalam soalan ada keluar soalan yang melibatkan karangan dan juga
draft. Jadi awak kena buat macam ni. Okay? Buat draftnya dulu, kemudian baru awak boleh buat perenggan demi perenggan. Okay? Pastikan awak bina ayat yang lengkap dalam bentuk sama ada tunggal ataupun majmuk. Yang penting subjek dan predikat ni kita boleh fahami, kita boleh perkaitkan. Okay, apa dia? Zara punya tu pakai, Zara memesan nasi goreng tu pakai kena salin ke? Salin. Tiga-tiga gambar ni awak kena buat. Okey. Okay? Kena salin ayat dan juga perenggan. Salin semua ni. Okay? Jangan lupa tulis hari, tulis tarikh macam mana kita buat kat depan ni. Macam tu lah awak kena buat. Okay, cuma dalam buku teks awak, dalam buku tulis awak tak adalah gambar ni kan, betul? Awak tulis hari, tarikh, tajuk, kemudian arahan, kemudian terus tulis gambar, terus tulis jawapan dia ni. Ayat dia apa, perenggan dia apa. Okay? Untuk gantikan dekat gambar ni, awak boleh tulis dekat situ gambar yang pertama, gambar 1. Okay? Dan yang ni gambar 2. Tak perlu lukis. Okay, yang ni gambar 3. Okay. Boleh faham? Ada soalan ke tak? Ada soalan lagi? Jadi untuk latihan hari ni, awak kena siapkan latihan dalam muka surat berapa tadi? Dalam buku teks ni, cuma awak kena salin dalam buku tulis, muka surat 123. Okay? Punya apa tu pusing lah. Ini adalah cara macam mana kita nak bina ayat dan juga bina perenggan dalam untuk karangan.